Stadium RTM dimulakan dengan perkembangan Piala FA 2024-2025. Terengganu FC TFC membelasah Sabah FC 4-0 pada saingan sukuk akhir pertama dalam aksi di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin Kuala Lumpur malam tadi. Anak buah Tommy Southampton Bergner mengejutkan pasukan pelawat melalui gol pembukaan Maino On yang menolak masuk bola hasil hantaran Muhammad Safwi Rashid saat minit ke-9. On kemudian membantu jaringan Ismail Akinade pada minit ke-37 bagi mencirikan lebih 15,000 penyokong skuad penyu. 5 minit berselang, gawang Sabah bocor lagi melalui rembatan Ras Merrifield dari dalam kotak penalti disusuli jaringan kedua Akinade pada minit ke-48. Skuad The Rhinos kenderaan Dato' Ong Kin Si buntu mencari jaringan sehingga wisil penaman. Keputusan itu menyaksikan TFC yang juga finalis Piala FA 2022 membawa bekalan selesa ke tempat lawan pada aksi sukuk akhir kedua di Semlikas, Kota Kinabalu pada 6 Julai depan. Sementara itu, penolong jurulatih TFC Badro Afzan Razali memuji persembahan pemain yang berjaya menguasai keseluruhan permainan. Dia menggantikan sementara tugas ketua jurulatih Tommy Southampton Bergner yang sedang menjalani kuarantin susulan dijangkiti COVID-19. Jangan cepat hilang bola. Kita tahu fizikal pemain-pemain Sabah tinggi. So kita memang kalau kita tengok fizikal tu memang kita kalah lah kata-kata. Tapi saya bagi tahu budak-budak pemain-pemain supaya enjoy. Bila kita dapat bola kita bermain ball possession. So alhamdulillah malam ni awak cakap jadilah kan semua player bekerjasama semua. Tak ada yang satu orang tempang. So itulah rezeki saya dan pemain-pemain pada malam ni. Semua coaches lah. Bagi pemenulis Sabah Dato' Ong Kin Si pula, beliau mengakui kelemahan barisan pertahanan dan kebangkitan pemain yang hanya dipamerkan pada babak kedua. Kalau kita ikut tengok jumlah gol agak besar, kita perlu realistik di sini. Tetapi seperti saya katakan, tak ada yang mustahil. Di mana kalau kita mengikut perancangan kita dengan lebih baik di Kota Kinabalu, contohnya kalau kita mendapatkan gol awal, kita mendapatkan gol kedua, dah tentu akan memberi banyak motivasi. Tetapi itu bukan bermakna kita akan layak dengan 2 ataupun 3 gol. Tetapi kita perlu memikirkan cara yang terbaik untuk kita kekal bersaing apabila whistle bermula di Kota Kinabalu. Dalam satu lagi aksi Piala FA, Kedah Darul Aman KDFC membawa bekalan tipis untuk aksi separuh akhir kedua apabila mengatasi Penang FC 1-0. Dalam aksi di Stadium Bandaraya Pulau Pinang, pemain tengah gantian Muhammad Hasbullah Abu Bakar muncul watak utama apabila menjadikan gol tunggal perlawanan pada minit ke-73. Ia selepas penyegol Penang Sheikh Izhan gagal menangkap kemas tendangan kapten pasukan lawan Son Norde. Pasukan pelawat menambah jaringan 2 minit kemudian melalui pemain import Ebenezer Asifua. Namun gol tersebut dibatalkan pengadil perlawanan kerana offside. Aksi timbal balik kedua pasukan akan berlangsung pada 5 Julai ini di Stadium Darul Aman Al-Usta. Beralih ke sukan Universiti ASEAN AUG 2024, skuad renang negara teruskan kecemerlangan dengan menambah 2 lagi pingat emas melalui 2 atlet renang lelaki negara Brian Leong dan Hill Puang Wei. 1 pingat perak juga diraih melalui atlet renang wanita Pi Jing Eun. 2 emas dijumlahkan dari kolam renang Komiti Olahraga Nasional Indonesia KONI di Surabaya. Emas pertama hadir melalui acara 100 meter kuat kupu-kupu lelaki apabila Brian Leong merakamkan 54.22 saat. He Pong Wei mengadakan emas kedua dalam acara 200 meter kuat dada dengan catatan 2 minit 20.06 saat. Kem negara turut meraih 1 lagi pingat perak melalui Pi Jing Eun dalam acara 200 meter kuat dada wanita dengan catatan masa 2 minit 33.69 saat. Pada sebelah tengah hari, skuad judo juga menambah koleksi pingat dengan meraih 1 perak melalui acara atas 78 kg melalui Siti Roha Bis Zuraini yang menundukkan lawannya dari Indonesia Ike Faradibah Nurjannah di Pusat Konvensyen Universiti Erlangga. Kontingen negara menutup saingan hari ketiga dengan pungutan 2 pingat emas, 4 perak dan 5 gangsa.
Meskipun mengalami demam panas, atlet renang negara Brian Leong tetap berjaya mengungguli acara 100 meter kuak kupu-kupu. Atlet berusia 21 tahun itu mengakui keadaan badannya tidak begitu baik, sedikit sebanyak mengganggu fokusnya. Dia tidak menjangka mampu menambahkan aksi dengan kilauan emas. My condition today honestly wasn't the best because last night I got a fever. Even now I'm still a bit ill. Like my body is aching and like my head is a bit dizzy. So honestly going into that race, my game plan was just to get my hands on the wall first. The time obviously not the best, but looking at the swim and the process, I think overall I was just happy to get the win for Malaysia. Terdahulu Brian mendahului saingan pada aksi final meninggalkan perenang Singapura Ong Jun Yi dan wakil tuan rumah Joy Aditya Wijaya Kurniawan untuk pingat perak dan gangsa. Pada masa sama, dia turut menyiasatkan untuk meraih satu lagi pingat emas dalam acara 4x100 meter gaya bebas berpasukan hari ini yang akan berlangsung. Sementara itu, pemenang pingat emas acara judo Amir Daniel Abdul Majid luah kesyukuran atas kemenangan yang dilakar pada penampilan sulungnya. Amir yang baru saja berusia 20 tahun mahu berkongsi wang insentif RM3,000 daripada Kementerian Pendidikan Tinggi bersama insan tersayang selain diguna untuk beli bahan pembelajaran. Pemenang piala gangsa Sukan Commonwealth Birmingham 2022 itu menampilkan aksi cemerlang pada aksi final acara kategori bawah 81 kg bagi memasingkan pingat emas menjadi miliknya. Amir hanya memerlukan 3 pesaing untuk menundukkan cabaran peserta tuan rumah iaitu Yuta Gradius Taslim menerusi kiraan 1 ipon. Bagi my mom for sure some because she helped me a lot, so I will give her some pocket money, and then I'll treat my coaches a bit because they have also helped me a lot, even though they help us, but we are the one that's getting the reward, not them. So once in a while give them some happiness lah, and the remaining money I have to juggle it between my studies because materials not very cheap. Material is not cheap. So with that 3,000, it helped me a lot in my material fees and all. Sementara itu, ibunya Yoh Swak Him yang turut hadir di Pusat Konvensyen Airlangga mengakui sentiasa memberi sokongan terhadap anaknya walaupun sering dibelenggu perasaan bimbang. Jantung nak keluar. Rasa macam sedih ke apa ke? No, but it's just an excitement. Sebab every movement can make a mistake. Any mistake that he make, tak ada point. So whenever he is fighting, you want to make sure that he do the right move. I bukan takut apa, I takut only kalau patah. Yeah, if he fracture, that is the end. Kena rehat panjang. But Lain pula kisahnya bagi atlet judo Siti Roha Miss Zuraini. Dia terpaksa berkorban menangguhkan pelajaran demi persiapan ke Tamasya AUG 2024. Pengorbanan itu membuahkan hasil apabila berjaya meraih pingat perak bagi acara atas 78 kg. Pelajar ijazah sarjana muda dalam bidang ekonomi itu meluahkan rasa syukur meskipun impiannya untuk meraih emas tidak tercapai. Alhamdulillah, first AUG saya dapat silver. InsyaAllah, AUG yang akan datang, saya akan cuba yang sehabis baik untuk mendapatkan emas. Rasa berbaloi sangatlah. Saya dengan partner saya macam hari-hari training, hari-hari partner saya training untuk push saya. Walaupun saya penat, walaupun saya main kategori yang open, saya kena push juga diri saya untuk training. Terdahulu Siti Roha ditewaskan wakil tuan rumah Indah Permatasari dengan kiraan 1 ipon pada aksi awal. Sekian studio RTM dari Sungai ke Segara Palestin, pasti merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.